apabila saya mengatakan bahawa terdapat perancangan di antara Azmin, Mahathir, Muhyiddin dan juga Hishamuddin untuk mengambil alih UMNO. Okey, untuk mengambil alih UMNO. Dia bermula daripada bulan Mac April pada tahun ini. Kenapa mereka berfikiran demikian? Sejurus selepas mereka berjaya menumbangkan Pakatan Harapan, terus mereka memikirkan apa halangan paling besar kalau kita masuk pilihan raya yang akan datang ini. Tak kisahlah 2021, 2022 nanti, apa halangan kita paling besar, dia kata. Pada pemikiran mereka, halangan paling besar untuk menghadapi pilihan raya bukan Pakatan Harapan. Halangan paling besar untuk menghadapi pilihan raya adalah UMNO dan Barisan Nasional. Kenapa keadaannya demikian, tuan-tuan dan puan? Kita kena faham, UMNO telah menjadi the godfather of politics since forever. Since 1955. Sehingga sebelum itu penubuhan itu. Sejak pilihan raya 1955 sehinggalah PRU ke-14 pada tahun 2018, UMNO bukan setakat menjadi godfather kepada politik Malaysia, menstabilkan politik Malaysia dengan kekuasaan dan dengan dana, dengan duit dan sebagainya. Tetapi UMNO juga adalah menjadi sentral kepada penyatuan parti-parti komponen bukan Melayu. Kita kena faham situasi ni. Kita kena faham situasi ni dulu baru kita faham cerita yang saya nak bawa ni. Iaitu bila UMNO sentral kepada kuasa Melayu, politik Melayu ni kekuatannya adalah politik. So bila dia jadi sentral kepada orang Melayu, dalam masa sama dia sentral kepada politik di Malaysia, dia bukan setakat menguasai Melayu, dia menguasai bukan Melayu. So memahami keadaan itu, UMNO mempunyai kekuatan masing-masing. Dan kita kena faham, kalau mengikut komponen parti yang paling banyak selain daripada PKR, Parti Keadilan, yang menang kerusi pada PRU ke-14 adalah UMNO. Tak ada parti lain selain daripada Parti Keadilan dan juga DAP, yang paling besar adalah UMNO dengan 50 lebih kerusi. Masa tu, 50 lebih kerusi pada masa tersebut. Sebelum 16-15 orang ahli UMNO melompat pergi ke Bersatu. Tetapi selain daripada itu, memang UMNO antara parti komponen yang besar walaupun mereka kalah dalam pilihan raya yang lepas. So akhirnya dia kata, okey, kenapa mereka perlu menguasai UMNO? Kenapa perlu dikuasai UMNO? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, market, pasaran di antara Bersatu dan UMNO adalah sama. Produk yang dijual oleh Bersatu adalah sama dengan produk yang dijual oleh UMNO. Tak boleh ada dua jerung dalam satu laut yang sama. Tak boleh ada dua King Kong Alpha Silverback. Siapa yang tengok Gorilla Silverback ni kira alpha male. Tak boleh ada dua alpha male dalam satu kumpulan yang sama, dia jadi gaduh. So dia kena salah satu ni kena take over. Kalau tengok cerita Simba, tak boleh ada dua lion, dua singa di dalam kalangan betina-betina, singa-singa betina yang ada, kena ada satu alpha lion. So alpha lion yang mana yang lebih utama? Sekarang ini kalau kita lihat, alpha lion yang paling besar sekarang ini still UMNO. Walaupun UMNO kalah dalam pilihan raya umum yang lepas. Namun dari segi dana, kekuatan, dasar, akar undi, aset, kalau kita tengok image, branding, UMNO masih lagi kuat. Kita tak boleh menafikan perkara tersebut dan jangan sekali-kali kita menafikan perkara tersebut. Itu hakikat. Kalau kita menafikan perkara tersebut, samalah macam kita menafikan kalau terjun tingkat daripada KLCC paling atas tu sampai ke bawah tak payah pakai payung terjun, kita tak akan mati. Kemungkinan tu tak mati tu ada, tetapi kemungkinan nak mati tu lagi tinggi. Okay, point is this. So bagaimana Bersatu nak menyaingi UMNO? Ya, sekarang mereka boleh bergabung, tapi gabungan mereka itu hanya bertahan 3 tahun, tuan-tuan dan puan. Dan UMNO constantly over and over again keep on reminding Bersatu bahawa perikatan ini adalah perikatan bukan en bloc. Dia bukan UMNO menyertai Perikatan Nasional, tetapi ahli-ahli UMNO yang menyertai Perikatan Nasional. Dia kata, keep on reminding, constantly reminding dalam banyak occasion, dalam suasana, dalam meeting yang banyak, keep on reminding bahawa itu yang berlaku sekarang ini. Jadi kalau itu yang berlaku, dalam pemikiran Bersatu adalah we have to think something. Kita kena fikirkan sesuatu. Kita kena fikirkan bagaimana kita nak memastikan survival politik Bersatu itu kekal dalam pilihan raya yang akan datang. Kita bercakap dengan bukan setakat Muhyiddin Yassin. Kita bukan setakat bercakap tentang Hamzah Zainuddin. Kita bercakap tentang 15 orang, 14 orang ahli UMNO yang melompat.
Kita bercakap tentang Azmi dan konco-konconya. Kita bercakap tentang satu survival politik yang lama, yang perlu lama dan kekal lama dalam isu yang ada sekarang ini. Mereka tak boleh nak masuk ke dalam UMNO dan menguasai UMNO. Tetapi inilah peluang mereka dan satu-satunya peluang yang mereka ada untuk memastikan mereka boleh menguasai UMNO. So, how? So pada bulan April yang lepas saya mengatakan bahawa Azmin akan buat satu parti politik baru yang terdiri daripada komponen-komponen Melayu dan bukan Melayu. Dia adalah satu parti politik sekular, satu parti politik multiracial, satu parti politik liberal. Dia bukan berdasarkan kepada bangsa, bukan berdasarkan kepada agama, dia berdasarkan kepada satu ideologi. Tak kisahlah dia namakan apa ideologi tersebut, dia akan ada satu parti. Dalam satu komponen masa sama dia akan ada bersatu. Dalam masa sama, dia akan ada UMNO tetapi bergantung. Masa itu saya kata, adakah mereka akan berjaya menguasai UMNO? So, siapa yang akan menguasai UMNO? Saya kata yang akan menguasai UMNO adalah Hishamuddin. Kenapa Hishamuddin? Saya kata, masa itu Najib tak ada dapati bersalah lagi tau. Saya kata, pada masa itu, mereka akan memastikan Najib, Zahid, Ahmad Maslan, Nazri Aziz, Aziz Baling dan juga senior minister yang lain. Senior minister yang lain akan didapati bersalah dalam kes-kes mereka. Sebab itu penting pada waktu Pakatan Harapan mereka kena menangkap mereka-mereka ini. Kena ditangkap semua-semua ini. Kena pastikan mereka dalam trial untuk memastikan mereka bersalah. 47 pertuduhan terhadap Muhyiddin Yassin terhadap Zahid Hamidi takkan satu tak sangkut. Satu sangkut cukup dah habis karier politik dia. Macam Najib Tun Razak. 30 lebih kes, 30 lebih ke berapa kes saya tak ingat. 7 sekarang ini dah dia dapati bersalah. Takkanlah yang lain tu tak boleh dia dapati bersalah. Mesti at least sangkut satu cukup. Sangkut satu je cukup. Begitu juga yang lain. Jadi apa dia buat? Bila dia potong kepala naga tu daripada atas, maka yang ekor ni dah tak boleh buat apa. So kalau kita tengok daripada segi seniority, siapa yang boleh take over UMNO? Siapa yang boleh take over UMNO? Kuli tolak tepi lah, umur dia dah 80 lebih dah, tak boleh dah. Kuli tu dah terlalu tua. Walaupun dia senior, dah terlalu tua. Ada yang kata, kalau macam tu, ni lah, Tok Mat Negeri Sembilan, dia adun. Walaupun dia timbalan presiden, tapi dia adun. Dia bukan ahli parlimen. Macam mana dia jadi Perdana Menteri kalau dia bukan ahli parlimen? Betul kan kalau saya silap lah. So akhirnya yang paling senior tinggal Hishamuddin. Siapa kata Hishamuddin tak ada kes? Tetapi perasan tak tuan-tuan dan puan? Rancangan ini dah dibawa sebelum jatuhnya kerajaan. Kita duk sibuk dulu beli jet, tak ada jet. Beli enjin hilang. Masa dia jadi Menteri Pertahanan. Tetapi satu pun pertuduhan tidak pernah jatuh kepada dia zaman Pakatan Harapan. Dia clean, Hishamuddin. So akhirnya, sekarang ini bila dia berada dalam grup ini, komponen ini, dia cuba take over. Pelbagai usaha, kenapa jawatan TPM di dalam kabinet selama berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 bulan kerajaan Muhyiddin Yassin dikosongkan. Kerana daripada awal lagi, TPM itu memang direservekan untuk Hishamuddin. Tetapi UMNO tak pernah nak setuju. Dan bersatu tahu, UMNO tak akan setuju kalau Hishamuddin diletakkan sebagai calon. Kenapa? Mereka kata ada Ismail Sabri. Dia kata ada, Zahid. Dia kata ada lagi senior minister, Ahmad Maslan umpamanya. Ada senior minister yang lain. Kenapa nak kena bagi dekat Hishamuddin? Sebab apa? Kita kena faham, politik Hishamuddin daripada dulu sampai sekarang, dia memang politik yang dia hanya hidup dalam politik kerana nama bapaknya Tun Hussein On tu je. Lain daripada tu, dia tak boleh pergi ke mana-mana. Itu politik dia. Dia bukan macam Zahid. Zahid tak guna nama bapak dia. Tun Mahathir tak guna nama bapak dia. Dia boleh hidup. Tak macam Najib guna nama Tun Razak kan. Tetapi yang ini, politik dia. So, rancangan dia orang adalah, okay. So what's next? Apa kita nak buat? So dia buat sesuatu. Buat sampai ke hari ini. Hari ini, darurat itu tujuan dia adalah untuk, dia tak sangka Anwar akan ada kata bahawa dia ada majoriti. Sebab dalam pada 7 bulan ini, perancangan dan perbincangan itu ada. Dan mereka nampak bahawa UMNO nampak bahawa sekarang ini usaha untuk menjatuhkan UMNO itu ada. Usaha untuk menjatuhkan UMNO itu ada. Jadi akhirnya nak tak nak,
suka atau tidak, mereka terpaksa menelan ubat yang pahit itu dan kena telan juga ego mereka, mereka kena jumpa dengan Anwar Ibrahim. Kita kena ingat, perjumpaan dengan Anwar Ibrahim bukan en bloc. Bukan UMNO yang nak bersama dengan Anwar Ibrahim, tetapi ahli-ahli di dalam UMNO, ahli parlimen di dalam UMNO yang tidak bersetuju dengan geng Hishamuddin untuk take over ini, yang nak bersama dengan Anwar Ibrahim. Adakah termasuk Zahid? Adakah termasuk Najib? Tak mustahil. Ada yang tak suka. Kenapa Najib kena bersama pula? Kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti sama macam Tun Mahathir. Tun Mahathir dahulu, silapnya kita lantik dia jadi Perdana Menteri. Najib sekarang dia tak ada apa. Dia bukan Perdana Menteri, dia tak ada jawatan pun dalam UMNO, dia tak ada jawatan pun. Dia bukan majlis tertinggi pun. So tak ada apa kat situ. Yang dia ada hanya satu kerusi parlimen. Itu saja. Dan kes dia pun, kalau kita kata, kalau masuk geng Pakatan Harapan nanti, dia akan didapati tak bersalah lah. Dalam geng Pakatan Nasional pun dia dapati bersalah. Kenapa dalam geng Pakatan Harapan kita tak boleh teruskan trial dia? Tak ada isu. Okey, balik kepada cerita sekarang ni. Now, akhirnya, 3 hari lepas, selepas cubaan untuk darurat itu tak berjaya, akhirnya masa tu Muhyiddin nampak, UMNO memang main kasar. Dia nampak plan dia terhadap Hishamuddin, so dia nak main kasar, dia nak buat darurat. Dia buat darurat, tak berjaya. Okey. Malam tu dia meeting, dia pergi berjumpa dengan UMNO, dengan Zahid. Bukan berjumpa, maksudnya perbincangan dengan Zahid, dia bagi terms. Kemudian malam esoknya Zahid pun bermeeting dengan majlis tertinggi, dan malam itu mereka sebenarnya ataupun yang mana yang kita baca kenyataan akhbar tu semua itu orang kata apa, untuk puaskan hati surat khabar je sebenarnya. Apa yang dibawa yang sebenarnya terms dia adalah ini. Timbalan Perdana Menteri. Saya dah sebut dalam Facebook saya tulis dalam Facebook saya. Timbalan Perdana Menteri mestilah sama ada Zahid atau Ismail Sabri. Muhyiddin kata, no, timbalan Perdana Menteri mestilah Hishamuddin. Daripada UMNO, dia setuju. Dua-dua UMNO dan bersatu setuju timbalan Perdana Menteri mesti UMNO. Okey? Tak ada khilaf kat situ. Tak ada percenggahan pendapat. Okey, dia mesti UMNO. Tapi persoalannya siapa dalam UMNO? So, 2 hari lepas dalam mesyuarat tertinggi tu, Muhyiddin kata dia mesti Hishamuddin. Sebab itu dia kata malam tu, yang meeting tu, dia kata yang dipanggil menteri, kalau perasan menteri kan. Menteri kan. Menteri-menteri Muhyiddin yang jumpa dengan Muhyiddin. Siapa Menteri Muhyiddin? Siapa Menteri Muhyiddin? Kita pun tahu. Kita tahu apa yang berlaku sekarang ini. Mesyuarat tersebut, dia minta masa tu. Dia minta apa? Bahawa Hishamuddin mesti menjadi timbalan Perdana Menteri. Okay, that was the offer. Kemudian UMNO kata, kita bincang dulu. Bincang. Dia kata no. Kita tak nak Hishamuddin. Okay, macam ni lah. Bukan Zahid, letak Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri. Let's go. Okay, UMNO nak Zahid. Okay, bersatu nak Hishamuddin. Okay, dia kata let's go in between. Kita dua-dua setuju Ismail Sabri. Ismail Menteri Kanan, dalam masa sama Ismail Sabri pun bukanlah orang lain dan tak ada isu, tak ada kes. Dia bagi alasan tak nak Zahid sebab Zahid ada kes. Okay, dia kata dia benda macam tu. Dia kata kita letak pertengahan, kita ambil yang orang tengah. So akhirnya dia kata dia bagi Muhyiddin 3 hari. 2 hari lepas, hari ni 3 hari. So Muhyiddin keluarkan kenyataan. Muhyiddin keluarkan kenyataan apa? Bukan Zahid. Dia kata macam tu. Bukan Zahid. Kita baca kenyataan Muhyiddin Yassin hari itu. Kita pun baca kenyataan Perdana Menteri, Jawatan Perdana Menteri untuk UMNO. Kita membaca Muhyiddin tunggu calon TPN tetapi enggan terima Zahid. Saya baca kenyataan akhbar, dan kenyataan akhbar ini lebih kurang dalam 27 hari bulan, iaitu pada 11.47 malam daripada ini. Muhyiddin Yassin dianggap sedang menunggu calon pemimpin parti itu yang dianggap boleh diterima sebagai timbalan Perdana Menteri. Menurut sumber yang tidak didedahkan, Sin Chiu Daily mendakwa
Presiden Bersatu itu bersedia melantik seorang wakil UMNO ke jawatan berkenaan dan serah pada parti untuk mengumumkan calon. Bagaimanapun, sumber berkenaan berkata tidak akan menerima Zahid Hamidi sebagai timbalannya kerana beliau masih dibicarakan di mahkamah. So itu antara terms dia. Okeylah, dia orang boleh terima kejarangan tersebut. So dia kata kita setuju dengan yang tengah, iaitu bukan. Sebenarnya UMNO setuju untuk mencalonkan si Hishamuddin menjadi timbalan Perdana Menteri. Bukan, bersatu bersetuju untuk Hishamuddin, minta Hishamuddin, tetapi mereka nak letakkan Ismail Sabri. So sekarang ini perbincangan lagi. Malam ini, sebab apa perbincangan tersebut tidak berlaku? Sebab keadaannya mereka tidak menerima term tersebut. Bersatu tidak menerima term tersebut. Term-term lain tu terima. Menteri Keuangan, KDN, semua tu yang saya sebut sebelum-sebelum ni tu diterima, itu tak ada masalah. Yang tak diterima sekarang isu timbalan Perdana Menteri. Now, kenapa penting Hishamuddin menjadi timbalan Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan? Dia macam kalau siapa yang belajar bagaimana Tun dahulu menjatuhkan geng reformis di dalam Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat. Begitulah cara Muhyiddin Yassin menjatuhkan geng yang tak pro dia di dalam UMNO. Dalam Pakatan Harapan dahulu dia letak menteri-menteri terdiri daripada geng-geng Azmin. Kalau kita tengok menteri yang geng-geng Azmin pada waktu obvious sangat. Menteri Besar Amiruddin kalau kita tengok. Menteri Ekonomi pada masa itu Azmin. Zuraidah KPKT. Kalau kita tengok Siva Rasa. Kalau kita tengok geng-geng kartel semua dapat jawatan-jawatan menteri dan timbalan menteri. Besar. Pada waktu tersebut. Kerana apa? Yang geng reform ini dapatlah 3 jawatan. Satu menteri penuh, dua menteri penuh, satu timbalan menteri. Tujuan dia apa? Untuk melemah, untuk memastikan Parti Keadilan tidak kuat pada waktu itu. Kerana apa? Menteri-menteri ini command, bukan setakat command kuasa, tetapi command resources. Begitu juga dengan UMNO. Bagaimana dia menggunakan, dia meletakkan menteri-menteri ini di position, UMNO di position yang sebenarnya cukup dia tahu geng-geng yang tak bersahaluan dengan mereka. Tak sahaluan dengan geng Zahid Hamidi ini. Seperti Hishamuddin dapat Menteri Pertahanan. Dan kalau kita tengok seperti Anwar Musa. Kalau kita tengok menteri-menteri yang dapat jawatan-jawatan yang very essentials ini. Dan MT, kalau kita tengok Ahmad Maslan tak tahulah apa jawatan. Tak ada jawatan. Zahid tak ada jawatan. Even yang tak ada bukan MT seperti Tajuddin pun tak ada jawatan. MT lah dia MT. Dan yang tak ada jawatan seperti Najib pun tak ada jawatan. Okeylah kita faham. Yang Bung Mohtar dulu pun sebab dia paksa untuk bagi jawatan kepada dia. Okey, fine. Habis kat situ. Sebab minta maaf cerita saya ni panjang sebab kita nak faham seluruh the arc of the story ni, kita kena faham daripada the beginning. Okey, saya akhirnya dia membawa kepada apa yang berlaku sekarang ini. So keputusan malam ini kita tengok, saya tak pasti apa akan berlaku. Adakah persediaan ataupun akan ada akan ada benda baru, akan ada situasi baru, akan ada terms baru yang nak dikemukakan oleh kedua-dua pihak, kita tak pasti. Dan kita sedang menunggu sekarang ini. Saya tengah lihat. Tak ada lagi yang masih lagi, maksudnya mereka dah masuk tetapi tak ada lagi keputusan tentang mesyuarat tersebut sebab mereka masih tengah meeting. Tak apalah, kalau hari tu habis pukul 1 habis, so kita kena tunggu pukul 1 malam ni. Now, my point is like this. Akhirnya dia membawa kepada satu cerita. Kenapa dia come to that point? Saya kata tadi, bersatu perlu survival politik. Dan mereka tahu dalam PRU yang akan datang ini mereka akan bertembung dengan UMNO. Untuk memastikan bahawa pertembungan itu paling kurang tidak berlaku, mereka kena menguasai UMNO. Itu kesimpulan dia. Tak boleh menguasai UMNO dengan cara masuk UMNO kemudian nak lawan, tak boleh. Dan mereka tahu mereka tak mampu nak lawan UMNO. Saya kata tadi, mereka ni adalah 2 ekor silverback gorila di dalam satu kelompok hutan yang sama. Tak boleh ada 2, dia mesti gaduh. Dia mesti ada satu saja. Dan alpha male yang akan jadi ketua dia. So salah seorang kena give and take. Salah seorang kena jatuh. Salah seorang kena duduk di bawah. So persoalan ni siapa akan duduk di bawah. Dan UMNO, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa menganggap bersatu ini parti sampah. Kenapa parti sampah?
inilah parti yang mengkhianati. Kalau kita anggap PKR, Azmin khianat PKR, ni lagi teruk dendam UMNO dengan orang yang khianat di dalam Bersatu. Lagi teruk, tuan-tuan dan puan. Keadaan ini lagi teruk sekarang ini. Jadi dalam keadaan yang ini, kita tahu bahawa mereka untuk merancang untuk bukan memusnahkan UMNO tetapi take over UMNO untuk memastikan survival politik. Okey. Now, soalan seterusnya. Kita tak habis lagi ni. Azmin kat mana? Ada orang tanya soalan tadi. Azmin kat mana? Tuan-tuan dan puan, Azmin is still young. He is what? 53, 54, another 10 years is 60 plus. He's still young. And he can wait his turn. Dia boleh tunggu turn dia. Dan tak mustahil. Ini spekulasi. Selepas Hishamuddin menjadi timbalan Perdana Menteri, tak lama lepas ini, Muhyiddin Yassin akan letak jawatan. Hishamuddin akan dilantik jadi Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri adalah Azmin Ali. Anytime, dia boleh take over untuk jadi Perdana Menteri. And it does not matter not sama ada dia jadi Perdana Menteri atau tidak. Yang penting dia dah jadi timbalan Perdana Menteri, dan dalam masa yang sama dia dah menguasai UMNO, maka senanglah untuk mereka nak menyerang Pakatan Harapan selepas ini dengan kekuatan dan ketumbukan yang ada. Maka akhirnya parti yang Azmin buat dahulu tak jadi. Kenapa? Azmin buat kira-kira bahawa nak buat parti satu masa yang lama, kedua kos, ketiga orang tak kenal. Benda-benda itu memainkan peranan. Keempat, nak bawa orang yang bukan Melayu ni susah. Nak senang main sentimen Melayu. So dia kena masuk Bersatu. Jadi akhirnya kartel-kartel yang sepatutnya melompat join Azmin, mereka U-turn, dan konon-kononnya mereka U-turn kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kekallah mereka menjadi kartel 2.0 di dalam Parti Keadilan Rakyat. Okey.